Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton semua. Welcome to episod seterusnya Sembang Animasi. Kali ini kita nak sama-sama belajar menghasilkan karakter walk cycle. Dan kita menggunakan watak Shizuka dari siri Doraemon, dan rujukan yang saya pakai adalah daripada The Animated Survival Kit dan ditulis oleh late Richard William. Karakter walk cycle ini adalah karakter yang berjalan secara generik sahaja. Sekiranya kita nak buat customize punya karakter walk cycle, kita akan perlu belajar dengan lebih detail lagi. Okay, so untuk siapa yang baru menonton channel ini, silakan subscribe untuk belajar dan pelbagai lagi topik sembang animasi. Alright, okay, jumpa lagi, bye. In a normal realistic walk, the weight goes down just after the step, and then goes down just after the step, and then the weight goes up just after passing post. Ataupun ini just teori. Yang korang perlu nampak ni dalam satu complete walk cycle ni, contact, dia akan down, and then dia akan naik, up, contact. Ini samalah yang ini, cuma this one without tangan. Kalau pening dengan tangan punya drawing kan, orang buat yang ini dahulu. Okey, ini adalah tempo. Later saya akan tunjuk. Alright, so this is the beat. Kalau 4 frames, previously kita dah belajar head turn dan belajar 1 frame, 2 frame, 3 frame, 4 frame. So kalau dalam walk cycle tu dalam 4 frame sahaja, atau 4 drawing saja, dia akan nampak sangat laju. Okay, 6 steps per second. And then if 6 frame, dia akan nampak raju atau jalan yang sangat cepat. 8 frames, dia akan slow run or cartoon walk. Okay, 12 frames, dia akan brisk business walk, natural walk. Okay, 12 frames ni bermaknanya dalam satu saat kita dapat 2 complete walk cycle. 1, 2. Mula-mula daripada kaki kanan langkah ke depan dan kaki kiri langkah ke depan. Okay, kalau korang jalan tu 2 langkah, 1, 2, itu dapat dalam masa 1 saat. Okay, selebihnya ni adalah 16 frame strolling walk, macam lepak-lepak jalan sikit. 20 frame sama ada elderly on tour ataupun penat, ataupun you guys tengah sedih, emotion tengah terlalu santai tengok pemandangan. 24 frames slow step. Okay, 32 frames untuk satu walk cycle tu dah kira macam terlampau perlahan sangat. Okay, now kita akan start dengan kita punya ni lah, pose ni. Page up. Okay, saya akan ambil drawing ni untuk kita jadikan reference. Sambil tu, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada soalan guys? Tak ada. Tak ada. Tak ada lagi ya. Orang semua tak ada. Lepas tu nanti ada seorang PMP. Okay, kita dah ready dekat sini. Ini yang basic punya walk cycle lah. Apa yang saya perlu sediakan mula-mula, siapa yang tertinggal tadi kan, karakter kita ni dah siap dia punya rigging, dah siap dia punya simbol apa semua tu dah betul lah. So just ready untuk animate. Layer pertama perlu ada save area turutannya, CH untuk karakter, BG untuk background. Yang ni saya pinjam daripada saya cari daripada Google, dapat design ni. And then reference. What is reference? I think tak buang lagi. Oh, yang lama ni. Bolehlah buang. Okay. So dah ada. Jangan lupa lock untuk background, lock untuk save area. Saya perlukan saya punya reference tadi. And then import. Okay, kalau kita nak import ke stage terus, create new layers. And then file, import.
kita letak tu, kalau pilih ke stage, dia akan terus tepek dekat depan ni. Kalau kita import to library, dia akan masuk ke dalam library ni dahulu, awak kena cari. Dia macam kalau awak nak pakai tapi bukan sekarang, awak masukkan dulu ke dalam sini. Okay, tapi kalau jenis nak pakai sekarang, import to stage terus. Cari mana dia tadi? Box cycle. Dan okay, so far clear? Clear. Flip Yeah. horizontal. Okay, saya flip horizontal supaya jadi rujukan kat sini. Saya lock reference. Now kita nak start buat dia punya walk cycle ya. Sebab tu saya buat karakter saya 3/4. Siapa yang buat karakter tu front view, macam mana awak nak buat jalan ke tepi? Okay. Tapi tak apalah, kalau dah buat tu teruskan ya, nanti you guys boleh buat juga, still boleh. So now kita buat karakter dulu. Saya create satu lagi layers dan saya akan pilih warna apa? Hijau ni okey. Oh, merah. Okey, layer ni layer pula. Garisan ni saya gunakan sebagai guideline. Nampak sangat. Okey. Garisan ni sangat penting ya. Tolong buat garisan ni, especially untuk first timer lah orang kata. Sebabnya very common untuk orang yang tak biasa buat walk cycle. Nanti kan, saya cerita dululah. Sekarang ni kaki kiri dia ngam-ngam kat sini lebih kurang kan. Nanti bila awak dah buat walk cycle, sekejap lagi terbawah sikit lah, ke atas sikit lah, kat sini lah. Tak consistent. Sebab tu tolong buat garisan ni difference letak bawah. Okay, kita dah ready. Saya nak tunjuk satu lagi untuk guide. No, ini saya suka buat sebagai saya punya habit. Saya nak konsistenkan size gap dia berapa banyak. Okay. 1, 2, 'C', Ctrl V. Allah Akbar. Ctrl+C, Ctrl+V. Maklumlah, saya pun bermula daripada tak pandai juga. So saya buat macam ni supaya saya dapat kontrol kat mana kaki tu selepas ini pergi. Ctrl+C, Ctrl+V. Okay. Now yang kita nak buat ni ialah Shizuka jalan on the spot. Lepas tu kalau kita buat dia sliding ke depan. Okay. Tak apa kalau tak faham, kita tengok ni dulu. Reference ni. And another guide. Terlupa satu lagi. Ialah ketinggian dekat kepala dia. Okey, ini ketinggian bila Shizuka berdiri paling tegak. Maknanya dalam sini dekat mana paling tegak? Contact ke, down ke, pas pose? Kontak apa tu? Bila dia lurus berdiri tegak. Itu apa tu yang lepas dia nak berjalan tu? Sebelum dia. Yang ni, contact. Sebelah dia, kiri. Kiri. Belah kiri. Ni. Itu kanan. Kiri. Merah. Ni, contact. No, tepi dia. Ni. Warna apa? Warna merah ke hijau ke? Warna hijau. Hijau ni up. Ini paling tinggi. Yang hitam. Okey, sepatutnya yang merah. Salah juga. Dah macam Dora dah. Aku tanya, aku juga jawab. Kawan-kawan, nampak tak kat mana pintu ni? Situ. Okey, yang ini adalah bahagian atas dia dulu. Dia tak ada kat sini. Tapi kita perlukan sebagai guide dekat sini anyway, apa yang kita perlukan 1, 2. Yang you guys perlukan adalah this one.
slightly sikit untuk kedudukan kontak tadi bila kaki dia dah turun bawah sikit. Okey, dan satu lagi untuk pass dekat atas lah. Kurang ni agak-agak je pun. Okey, 3 line dekat atas ni, 1 line dekat bawah. Okey, kalau tak nak penting, kita bubuh lah warna lain-lain. Okey, satu warna biru. Satu lagi warna kuning. Okey ya. Nampak kan? Ada beza kan? So, siapa dah tak sabar nak bawa cycle lah. Okay, now kita punya karakter dah ready. Ni saya punya karakter dah ready kan. Sebelum kita jump terus nak buat karakter punya walk cycle pula. Terjawa pula saya. Okay, korang kena prepare satu default punya pose in case anything jadi apa-apa. Okay, contoh ni dah ada. Okay, saya mula daripada ni lah. Mula daripada scratch. Siapa dia baru masuk? Okay. Saya select dulu sampai bawah. Remove frames. Okay. You guys punya build tu katalah macam ni kan. Ada satu frame sahaja. Okay. Dan inilah yang korang punya default pose. So, kita nak pakai kita punya karakter ni terus. Tapi kita nak kena prepare default pose tu apa-apa jadi. In case kalau you guys screw up, file dia punya original pose macam tu masih ada. Okay, T-pose dia lah. Okay, saya pergi pada frame 50 tadi kan. Saya tekan F6 ataupun insert keyframe. So kat sini frame 50 ni dah jadi dia punya default. Kita jangan usik langsung. Kita buat kerja dekat depan sini. So dah faham Right. Thank you. Now kita nak buat kita punya first pose iaitu contact. Tulisan ni dah terbalik dah. Hopefully korang boleh baca lah. Body. Okay. Saya punya rig ni body dengan skirt. Skirt ni ganti dia punya hip lah. Saya tak linkkan tau. Body bahagian atas sahaja. Skirt bahagian bawah sahaja. Okay. Saya bawa turun sikit pasal kita nak bagi kepala dia segaris dengan merah ni iaitu contact. Okay, now. Dia pun bawa turun bawah sedikit. Kaki kiri dia saya nak bawa ke depan. Okay, saya select dekat peha ni dan letak this part. This one saya letak tarik ke belakang. Okay. This guide tak cukup panjang. Kat sini. Copy lagi satu. Ctrl C, Ctrl Shift V. Dan bawa ke belakang. Kita kembali ke Shizuka balik ya. Kaki kanan bawa ke depan to make contact dengan ground. Like this. Okay. Kaki kiri ke belakang. Okay. So dah okay belum macam ni? Okey. Okay. Saya rasa langkah ni besar sangat. Ni macam slightly jantan sikit langkah ni. Besar sangat. Okay, sebab tu gunanya garisannya supaya kita tak terlampau terbesar sangat dia punya langkah dia. Tengok tangan dia pula. Tangan dia okey tak? Tangan sini turun and then slightly patahkan sikit siku dia. Nak bawa turun like this. Okay.
How about this hand? Turun. Ni ke depan sedikit. Okay, tangan ni turun ke bawah sikit. Okay, yang patah-patah ni tak apa, nanti kita betulkan. Okay, at least kita dah nampak satu tangan ke depan sini. Okay, almost similar. Now, saya nak terus buat untuk kaki dekat sini, kaki kanan ya. Kaki kanan ni dia punya jari dia ada bend sedikit. Awak pergi make sure dekat sini. Sebelum you guys set substitute drawing macam you guys kita buat lip sync hari tu, kena make sure everything adalah play on single frame ya. Kalau tak, kena set balik. Play on single frame. Kaki dia single frame. Everything on single frame. Okay. Just double click pada kasut dia ni. Buat new frame. Saya nak buat kaki dia slightly bengkok sedikit. Ctrl X, Ctrl Shift V, rotatekan sedikit. Wow, amazing. Apa yang amazing ni? Belum buat apa-apa lagi. Tak, yang potong tu saya sama macam soleh tu. Macam Okey, kaki ni tadi saya asingkan balik drawing tu. Saya bawa masuk sini. Buang balik. Ni kita adjust baliklah drawing tu kan. Mana pensel saya. So, hidupkan onion skin kalau nak tengok konsisten ke tidak drawing kita ni ya. Ya Allah, kenapa garisannya macam ni? Okay, kita nak ada feel yang kaki dia tu bengkok sikit. Okay, ingat dia, line ni dia membantu tau sebenarnya. Dia membantu kita nampak macam dia ada slightly bengkok. Too much, I think too much. Okay, lebih kurang lah. Okay. Tengok sini, ada any broken part. Okay, just slightly adjust sahaja. So, ini adalah frame 2. Kita tukar sini, kalau awak tak hafal frame berapa, awak tekan frame picker nombor 2. Tada! Kaki dia dah serupa yang macam ni. Ni, slightly rotate sedikit. Alright. First pose dah siap. Sekarang kita nak buat pose yang mana pula? Tolong advise saya. Kontak pertama dah siap. Lepas tu kita nak buat yang mana? Tak apa, feel free untuk jawab. Salah pun tak apa, it's okay. Up. Apa dia? Up. Up. Okay, thank you. Tadi saya cerita, lepas buat first contact, kita buat contact yang lawan. Kontak yang lawan. Ya benar, kita buat contact lawan dia terus ya. Yang bertentangan dengan dia terus. okey, hitam tu buat hitam tu balik. Iya betul. Macam dalam frame. You are free untuk buat dekat sini, tapi nanti nak kena adjust ke belakang balik. Contohnya kalau saya buat dekat sini terus ya. Boleh je, mana kita buat kat sini and then untuk contact tu. Tapi kita lepas tu kena select balik, kita kena tarik dekat belakang. Or you can terus pergi kepada frame sekejap congak sikit. 12. Pergi pada frame 12. Okey. Pada frame 12, select semua, tekan keyframe baru. Ni saya dekat frame 12 ya, nampak frame 12. Kalau nak dekat frame sebelah tadi pun boleh, tak ada masalah. Saya saja je pergi frame sini. Terus kita buat lawan arah dia.
Kalau takut tak konsisten dia punya line, ingat sini hidupkan onion skin. Awak boleh rotatekan kaki sini dulu. Now this one pula ke depan. Okay, tumit dekat sini. Tukar balik kepada kaki nombor 1. Kenapa saya punya ni lari? Ini rotate too much. Lebih kurang lah. Okay. I just now kaki dia dah contact dekat sini. Kaki kiri pula. Betul, kaki kiri check balik macam tadi. Jangan banyak sangat lah sebab kita agak-agak je kan. Now dia angkat kaki kiri pun kena ada bend macam tadi sikit. Okay, drawing ni tak ada tau sebab saya malas nak lukis balik. Saya pinjam je yang sebelah sini. Double click, Ctrl C, and then on this part double click, buat new frame, hidupkan onion skin untuk sebagai rujukan. Okay. Pinjam kaki lama yang kaki sebelah tadi kan, paste balik kat sini je. Dan slightly betulkan sedikit lah kalau ada rasa line dia macam pelik sangat, tak kena. Okay. Frame 2 nampak okey tak? Kalau tak okey, kita boleh slightly adjust sedikit ya. Kaki settle. Cuma nampak yang broken part ni kan? Nak terus repair ke nak tinggal? Sometimes it's good untuk terus repair atau kalau nak tinggal pun jangan lupa tu je. So just double click, make sure dia adalah single frame dekat sini, nampak ni? Place single frame for the graphic, double click, buat simbol, buat keyframe baru, dan awak boleh buat line baru terus. Saya buang dulu lah senang. Sometimes it is easier untuk buat line baru terus daripada awak duk ngejang-ngejang. Tekan I untuk pick color, tekan K untuk fill color, select untuk mana nak delete, kita delete. Okay. So frame 2, kita tukar kepada frame 2. So broken line tu dah tak ada, cantik dah, right? Kaki settle. Now kita tinggal buat tangan dia pula, iaitu tangan mana belah depan? Contact je ni. Kanan. Tangan sebelah sini. Korang nampak tangan kanan ke tangan kiri? Kiri kot. Kiri kan? Saya takut ada Kiri. benda ni korang nampak sebagai flip ke apa tu, saya tanya tu. Okay, Kira mana kiri mana kanan. tangan ke depan, and then this one slightly naik sikit, kita adjust. Okay. Sebab bahu dia ni dah customize bentuk, again kita boleh tukar balik lah frame ni kepada frame 2, kita boleh slightly adjust sedikit tangan dia. Misalkan nampak kemas. Okay. Frame 2,
Lengan dia pula silap. Okay. This frame, make sure single frame tak single. Let me do a quick repair sikit. Ataupun kena single frame, single frame. Again, tangan sama. Right, kita continue kepada tangan kiri dia ni. Buang je lah. And okay, short key untuk pencil line yang nak buat line ni adalah N. Okay, N untuk nangka. Okay, just clean up saja line tu serba sedikit and you are good to go untuk pilih nombor 2. Ada lagi? Oh, ada telajak line situ. Okay, nampak kemas. So, tangan kiri berada kat mana pula ni? Belakang. Okay. Tangan kiri di belakang. Okay, kita bawa ke belakang sedikit. Walaupun tak berapa nampak. Okay, sometimes we can cheat. Kita tarik ke belakang sikit sebab kita nak rasa dia tangan dia swing ke belakang kan. Okay. Tapi jangan ambil banyak sangat lah, macam tarik sampai sini kan. Itu dah tak patah namanya tu. Slightly, serba sedikit je, jangan banyak-banyak. Cukup syarat. Depend on your character juga. Okay. Now kita dah ada first pose, second pose. Alright. Lepas tu apa yang kita buat ialah kita kena buat pass pose. Saya label dulu kat sini Ini adalah contact. Warna merah yang tebal sikit. Contact, dan ini pun another contact. Now kita kena buat pose yang ini, pass pose. Balik takut orang tak nampak pula ni. Saya pergi pada frame 6. Tekan keyframe. Saya record tak ni? Saya record kan? Nanti pun nak je buat. Okay, record. Tekan F6 ataupun button ni kalau malas macam saya, so dia akan set keyframe. Dan kita boleh buat your character dia melepasi garisan merah. You boleh buat dia sampai line kuning pula dah. Apa line kuning ni sepatutnya adalah kedudukan paling kedudukan normal dia berdiri. Up. Up. Okay. Sepatutnya tadi kaki kanan melangkah ke depan. Therefore kaki kanan dia kaki kiri dia yang kena lurus berdiri dekat ground sini Kaki kiri dia tumit ke depan, melangkah ke depan. So sekarang kita kena buat kaki kiri dia lurus. Okay. Q tekan untuk select ni lurus. See, kita boleh dapat kedudukan asal dia tadi untuk kaki kiri. Kaki kanan dia kat mana? Siapa boleh beritahu kaki kanan dia ke mana? Atas. Ke atas naik ke atas Right, saya buat select sini. Okay, try to follow. Tengok ni, this part slightly ke belakang sedikit. Okay. Depend on your character. Kalau kadang-kadang character tu nak buat macam ni tu tinggi sangat, agak-agak lah kan. So frame picker, pilih balik nombor 1.
So dah jadi this part. Now untuk lutut dia ni yang broken ni, saya nak betulkan dahulu ya. Just double click, kita buat new drawing. Okay. Pick color, tekan I, tekan K untuk fill color. Saya buang line temporary tadi. Okay. The rest should be okay. Now kita tukar kepada frame 2. Dah? Okay. Kita boleh rasa kaki kanan melangkah, kaki kiri dia sampai dekat ground, and then dia pusing kaki ni dah ke belakang balik Oh, ni tak letak penil ni. Okay, nampak tak wobbly dekat ni? Bahu kiri dia. Sebab dia keep looping dekat sini. Make sure dia single frame ya. Single. Okay, this part pun sama. Okay, dah single. Nah, tangan ni, kita tengok tangan ya. Tangan ni instead of you pening mana nak pergi tangan dia, tengah-tengah ni. Right, 1, 2, 3, awak clearkan dahulu. Clear keyframe. Okay, dia hilang balik. Dan right now tangan ke depan. Apa yang saya nak buat ialah right click, create classic twin. So tangan ni akan bergerak sepanjang masa ni. Cuma kita tak nak ambil semualah. Kita just nak ambil yang berada paling tengah-tengah. Position paling tengah-tengah ya. Iaitu di sini. Tekan balik F6. So kita clearkan balik. Apa hal save dulu. Ctrl S. Kerana naya tu. So dapat dah kedudukan tangan dia. Sama juga dengan sebelah sini pun tadi, sebelah kanan tadi apa? Oh ni note. Shizuka R hand. Lower hand ni mana? Oh, dekat sini. Awak di atas. Select tiga-tiga ni dengan tekan shift ya. Satu, saya tekan shift. Tinggal. Right click, clear dahulu. Awak terus enable classic twin ni. Untuk tangan dia bergerak. So kita ambil tengah-tengah. Tekan F6. Tak nampak? Tak nampak tak apa. Biasa je. Remove classic twin. So mana yang tak nampak ni, kita boleh slightly cheat bawa ke depan sedikit. Tak nampak bahu dia ke. Atau tak payah nampak langsung. Okay, so far masih okay? Masih faham tak? So far okay. Alright, okay ya. Okay, label paspos. Sebab dia touch yang kuning ni. Kita kat sini tak adalah paspos, tapi ini kedudukan paling tinggi. Kedudukan paling tinggi bila kaki dia lurus. Ini adalah paspos. Pas tu maknanya passing position lah. Paspos ya. So lepas tu kita nak kena buat yang mana? Siapa boleh beritahu saya nak buat yang mana? Up lagi. Up. Up okay. Okay. Ini kalau kita nak buat daripada paspos,
ke kontak yang baru ni ialah up lah. But sebaiknya macam yang saya ajar tadi, kan kita buat kontak yang baru. Okay, macam ni lah. Kontak 1. So ini adalah kontak 2. Ini paspos 1. So selepas settle paspos 1, kita kena buat paspos 2 terus. Okay, kat mana kedudukan dia? Sekejap 24. Saya ambil dulu this one. Tekan alternate untuk tarik 25. Okay, so dia duplicate apa yang dari frame 1 ke frame 25 ni. Okay, now sebenarnya ni dekat frame 7. Saya silap frame 6 pula. Saya copy. Ya, tak frame 6. Tak apa, kita biar dulu. Tekan alternate, saya tak ingat berapa, letak dulu dalam tengah-tengah sini lah. Okay, frame 18. Kita dah ada kontak 1, kontak 2, paspos 1. Now kita nak settlekan paspos 2 pula. Okay, tu dia punya cue. Tips dia nak buat, jangan buat macam tu. Awak buat terus dia punya opposite. Paspos 2, kaki mana pula yang sepatutnya lurus? Tadi kaki ini dah melangkah ke depan ya. Ini adalah kaki apa? Tadi kiri lurus Tadi kiri lurus, lepas tu sekarang kanan. Kaki kanan. Okay, dia dah ke depan. Sekarang kaki kanan pula lurus ya. So kaki kanan turun. Dan kita cuba luruskan balik kaki ni kepada kedudukan asal. Okay, tukar. Dia dah lari sedikit dah, tak apalah. Oops. Now, kaki kanan dah lurus, kaki kiri dia kena bergerak ke hadapan ya. Awak boleh buat kaki macam ni dan kaki kanan ni slightly kan belakang. Okay, kadang-kadang saya cheat dia sini. Nampak ni. Dan sikit. Bawa rotate tak sini. Too much. Settlekan lutut dia. Boleh tak pakai yang 2? Tak okey, tapi masih boleh di-adjust lagi lah. So kita buat another drawing. Pendekkan this part slightly. Menggunakan drawing tambahan drawing baru, kita adjust balik. Now bolehlah fill color. Hai. Okay. Ini dah jadi drawing nombor 3 Okay. Okey, secara basicnya langkah kaki kiri dekat tanah, pusing belakang, kaki kanan lah depan, sini. So dah nampak dah swing sedikit. Ada nampak? Nampak. Okey, tapi ini masih lagi mechanical lah. Kita nak jadikan dia kurang mechanical dengan bermain dengan tangan punya swing dia. Like this one. Slightly adjust sedikit.
tangan ni gerak. Ingat bila tangan ni bergerak ke depan, kita boleh bermain dengan tangan tu macam ada drag sikit lah. Sampai sini, bila ke belakang, ni pula saya nak slightly cheat sebab ni tadi adalah drawing yang sama tadi dengan contact lah, pass post satu so dia slightly swing. Shizuka punya arm. Okay. Oops. Lower. Slightly sini sikit. Cheat kat sini supaya nampak dia ke depan. Tunggu ada kawan baru masuk. Muhammad Izzuddin. Okay, welcome yang baru masuk. Tak banyak tinggal lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Satu dengan yang belakang ni samalah. Ingat saya kata tadi. Benda ni complete untuk satu walk cycle. Dapat 2 step Okay. Kita dah ada contact. Kita dah buat pass post. Dan kita dah buat contact nombor 2. Pass post nombor 2. Now masa untuk buat down dulu. Okay. Daripada contact kepada pass post. Ini contact. Ini pass post. So kita buat down dekat sini Select sampai ke bawah, tekan insert keyframe. Okay, pada down ini adalah kedudukan kepala dia paling rendah. Okay, sini dulu. Satu. F4 bawa turun badannya. Bawah lagi daripada garisan merah. Okay, janganlah banyak sangat. Kali sikit je lah. Okay. Okay, now kaki dia perlu bend sedikit. Iaitu bengkok sedikit. Sebab dia pijak dekat ground. Okay, supaya nampak. Okay. Dia bawa ke depan sedikit paha dia ni. Cheating sikit lah. Manakala kaki kiri. Kaki kiri dia macam mana? Lurus ke belakang. Split. Split. Apa yang split? Oh tak. Kaki. Okay, saya cheat sikit je pendekkan. Supaya nampak beza kaki dia ada tinggal kat belakang Okay. Tangan dia. Okay. Now ini part yang supaya korang tak keliru tangan dia. Make sure jarak tu konsisten. Tangan kanan, tangan kiri dahulu. Saya settlekan. Right click. Clear keyframe. And then create classic twin supaya tangan dia bergerak. Dan saya just simply tekan keyframe untuk tambah ni supaya dapat kedudukan tangan dia. Okay. Dan kalau korang nak tangan tu bermain macam ada slow sedikit, saja saya ambil yang sebelah sini lah. Okay. Right click, remove classic. So tangan dia ada feel bergerak dan bergerak. Okay. Okay, tangan, kenapa kau bahu dia turun? Okay. Ini kalau tangan tu dia, but
dalam dia punya nota ni, ini adalah kedudukan tangan swing paling jauh. Okay. So sepatutnya tangan dia kena lagi sikit. Saya undo dulu. Jadi korang faham. Okay. On this part, supposed to be the hand swing lagi ke belakang. This one also swing ke belakang lagi. Sikit-sikit je, jangan banyak-banyak sampai mutarik gini kan. Banyak sangat. Swing ke belakang. Okey, tangan depan pula, tangan depan. Tangan kanan dia pun sama. Bawa ke depan sedikit. Ni pun naikkan atas sedikit. Slightly everything bergerak sedikit. Okay. So we get the feeling that dia turun ke bawah. Okay. Kalau nak feel lebih lagi mungkinlah boleh buat dan dia turun slightly turun. Ataupun kepala dia slightly tunduk sedikit. So we can feel that dia ada slightly macam tunduk sedikit. Okay, are you guys still with me? Dah blur dah. Yes. Yes. Okay. Now dia turun down. So selepas down satu ni settle, kita nak kena buat apa pula? Ingat saya kata dia, everything lepas kita buat, kita kena buat yang opposite terus. So kita kena buat down 2. Thank you, betul. Daripada pass post 2, contact 2 kepada pass post 2. So dekat sinilah kita kena buat kita punya down nombor 2. Anak-anak saya dah masuk ni. Okay, now saya tekan. Ni nak set untuk down. Dan saya select sahaja yang down nombor 1 tadi. Tekan alternate. Jangan lepas. Hold. Awak tarik terus ke frame yang kita nak tadi, iaitu frame 14. So dia dapat exactly the same. Cuma now kita kena buat dia punya total opposite Kedudukan badan dah sama dah. Kedudukan tangan je yang tak kita nak. Kita nak pakai tangan yang clear frames. So saya dapat tangan yang kiri. Again saya swingkan ke depan lagi sedikit. Manakala tangan kanan dia pula saya reset dahulu. Saya pinjam yang sini. Okey, tangan dah jadi. Apa nak? Kaki pula. Okey. Sorry kejap ya. Bising pula budak-budak ni. Okay guys, sorry gangguan sedikit. You guys okay? Okay. Okay, now ini adalah kaki kanan Kaki kanan. Tapi dekat sini kaki kanan mana dia pergi? Okay, kita tak nak pakai yang sini. Kita nak reset dulu kaki dia. Dia keyframe. Okay, kaki sebelah sini pun saya nak reset dahulu.
Shizuka L. Clear keyframe. Okay, good. Kaki kanan dia perlu bengkok pula ya. So slightly naik sedikit dan kita bengkokkan kaki dia. Nice. Maybe saya buat lagi satu drawing. Yes. Tukar kepada frame 3. Now, okay, should be okay, fine. Kasut dia tak nampak cantik line tu sini. I borrow alternate dekat alternate untuk tarik sini. Can get everything. Kan 3. Now, kemas, alright. Jangan risau skirt dia ni ya. Kita boleh terus betulkan on the spot. Skirt dia make sure single frame, double click, buat frame baru. Kita boleh settle. Tukar kepada frame 2. Okay. Now, kaki kiri dia nak pergi mana? Kaki kiri dia kena swing lagi ke belakang. Macam ni tadi. Kaki kiri dia kena ke belakang lagi. Dan tip of the punya toe tu sentuh dengan ground. Oh, kita tak betulkan ni. Nanti kita betulkan balik yang broken part dia. So pusing ke belakang. Kaki kena naik atas sedikit. Tukar satu. Sometimes you just need to cheat a little bit. Jantan dah suka jalan, tak apa lah. So slightly turun untuk down. And then dia ada up untuk pass post. Dan kita kena buat dia punya up dekat sini pula. Sama dekat sini, contact, down. And then dia ada pass post. Lepas tu baru dia dapat pergi up. Now kita tinggal nak buat dia punya karakter tu untuk up ya. Saya dekatkan sedikit everything. Okay. Tengah-tengah ni saya tekan insert key untuk nak buat up. Up adalah kedudukan paling tinggi sebab kaki dia akan jengkit nanti. So kita nak buat kepala dia ni tadi dah touch kuning kan. Kita nak buat dia touch pada line mana pula? Siapa boleh jawab? Biru. Thank you. 1, 2. Oops, lebih. Liu sikit lah agak-agak. Dia pun slightly naik sikit. 1. Okay. Dan kaki dia lurus macam condong sikit. Gini kan. Ini adalah tegak. Ini adalah sengit sedikit ke belakang. Dan dia akan jengkit di sini. Belakang. This one. Oops. Terjengkit.
Kalau rajin maknanya kita nak buat kaki dia a new symbol lah dekat sini ya. Sebab tadi 1, 2, ni banyak sangat. So kita nak buat jengkit yang baru sikit je. Guna lasso tool, saya select Ctrl X, Ctrl Shift V. Q rotatekan sikit je, jangan banyak-banyak. Okay, kita dah dapat drawing 3. Now, kaki dia dah ke belakang, kaki lutut kanan. Dia pergi mana lutut kanan? Lutut kanan akan move forward lagi dan betis dia pun akan ke depan lagi. Now, saya nak korang faham kaki yang ini. Kaki ni dia ada lengkung dia macam ni tau. Untuk kaki kita tak adalah melengkung sangat. Tapi kalau untuk kartun, dia cantik kalau nampak ada lagi curve sedikit. Kalau ini adalah lurus, awak buat lagi slightly curve sedikit. Okay, just double click. Okey, ada anything nak tanya? Nak sembang-sembang pun boleh, daripada diam ya. Ada orang ke tak ni? Ada sir, ada. Ada. Ada sir. Alright, selalu saya nampak YouTuber animasi sekarang ni kan. Banyak budak-budak baru nak up ni, dia buat YouTube animasi channel dia. And then dia punya pun adalah kadang-kadang dia buat walk cycle. Kadang walk cycle dia tidak berapa menjadi. Okay. So instead of saya macam terus hentam dia komen benda ni tak menjadi, belajar tak betul ke apa, saya suka untuk encourage mereka. Good job, ada minat, ada kesungguhan. Cuma mungkin perlu lebih banyak study lagi supaya dia orang akan rasa lebih bersemangat akan datang kan. Terus dia akan jadi korang punya junior. Nah, kalau tak UMK di tempat lain lah, tapi maknanya pelapis biasa saya nak encourage tu. Okay, so dia ada feeling. Kaki dia naik, curve sikit, kepak jatuh. Okay, nampak beza. Now, sudah siap. Kita tinggal buat tangan dia. Tangan dia. Okay. Apa? Fast pose. Oh ni, label dulu. Apa-apa label dulu supaya korang tak confuse. Ini adalah up. So, tangan saya clearkan. Clear keyframe sebab tangan ni kita nak swing ke depan tau. Dan korang boleh buat adjust manually tapi mungkin tidak tepat lah. Saya buat pakai auto sikit. Right, nampak ni.
So kita boleh pilih tangan dia nak sebelah sini ke, nak sebelah sini atau sebelah sini. Oleh kerana nak bermain dengan slow in slow out, saya sengaja ambil nombor 9, frame nombor 8 ni. Okay. So dia ada feeling naik ke atas terus. Dan clearkan balik. Remove classic twin. So kita dah dapat satu pose. Just tinggal betulkan sahaja tangan dia ni. Okay, so kita dah siap up 1. Lepas ni kita nak buat apa? Buat up 2. Up 2, right. Thank you. Up 1 dah settle. Dudukan up 1 ni, dia akan sambung terus dengan contact 2. See? So kita nak buat up 2 dekat pas pose 2, selepas tu ada up 2 dan dia akan continue dengan contact 1 balik. Saya bawa rapat sikit, tadi jauh sangat saya letak pun. Up 1, saya select semua setiap layer tu, and then alternate, saya tekan alternate, tak lepas saya tarik ke sebelah sini. So dapat, dia akan duplicate apa yang saya buat tadi lah. Tak nak confuse, saya rename balik di up 2. Up 2 ya. Okay, now sepatutnya kaki kiri yang melangkah ke depan sebelum kaki kiri ni nak touch ground. Okay. Kalau korang ada satu tips yang saya buat dulu lah. Masa awal-awal tu tak dapat nak fahamkan lagi mana kaki kanan, kaki kiri kan, bila dia dah ke depan ke belakang. Ni sekadar tips lah, saya label. Saya buat satu layer baru. Ini adalah L. Tebal ni. Ini ada L. Lepas tu L tu pergi mana? Kalau pergi sini, L tu pergi mana lagi? Pergi belakang. L tu pergi mana? Pergi belakang lagi. Pergi mana? Cuba. Kat sini sepatutnya L tu dah ke depan balik. Ini dah L yang tadi mula-mula. So L saya tu sepatutnya berada di antara dua ni. Dan tadi kita duplicate, sebab tu takut korang confuse. Kita bukan pakai kaki ni, kita pakai this leg. Reset balik ya. Ataupun awak boleh manually gerak terus lah, agak-agak. Gerak terus. Untuk dah follow macam kaki kanan tadi. Okay. Wal kaki kanan, tarik ke belakang. Lurus. Frame 1 untuk dapatkan kaki dia macam ni. Okay, kanan bawa ke depan sebab kaki kanan ni dia nak touch ground.
Saya copy saja yang ni sebab saya tak nak buang masa lukis lagi sekali. This part. Okay, ni one. Okay, nombor 4 tukar. Siap. Cepat. Jadi saya perlu adjust sedikit. Ni untuk clean up je lah Guys pun tahu kalau nak clean up tu supaya dia punya line tidak pecah-pecah, tak putus-putus. Depan. So any broken part you guys boleh fix kan. Okay. Now, tangan. Kita tinggal settlekan tangan Tangan dia reset balik. Right click, clear keyframe. Awak right click lagi sekali untuk create classic twin. So, tangan dia dah nampak bergerak. Awak boleh pilih tangan mana nak ada slow in, slow out. Awak boleh pilih yang rapat dengan last frame. Tekan F6 and then right click untuk remove classic twin. So tangan dia satu dah jadi. Tangan kanan pula kita settlekan upper arm. Saya tahu hari ni memang banyak technical sikit, berat sikit, tapi totally berbaloi untuk orang belajar nanti. Okay, right click, create classic twin. Again macam saya ajar tadi, kita nak ada slow in, slow out dekat pergerakan tangan tu. Okay, tekan F6 dekat macam saya buat ni, korang follow je. Bawa ke sebelah, dia akan ada fill. Okay, now ini adalah basic. Kita tinggal tambah in between selepas ni. Kita tekan this one dulu. Jadi ke tidak jadi. Tekan play. Okay, komen. Cantik. Apa dia? Smooth. Tapi ada macam belakang tu ada lompat sikit. Dia kalau kita pakai video ni dia nampak sangkut-sangkut sikit lah. So anyway, yang ini adalah basic lah ni. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ni 8 ya. Ingat tadi kat sini mana nota dia tadi. Slow run ataupun cartoon walk 3 step per second. Maknanya dalam masa 1 saat ni kita boleh completekan lagi satu ni sampai 25, satu lagi step. Untuk yang ni jalannya laju lah. La. Kalau kita nak buat jalan yang tenang sedikit, kita jadikan dia 12 frames. Kita tambah lagi dia punya in between. Okay, now adalah part nak tambah in between pula. Okay, kita tambah in between kat mana yang nampak besar dia punya movement ya. Kat sini turun bawah tak payah. Daripada bawah ni down nak ke pass post, dia ada big gap tau. So kita boleh tambah in between kat sini. Nak tambah in between. Saya select sampai bawah. Untuk dekat down ya.
tekan F5 dua kali. 1, 2. Supaya ada jarak sikit, ada gap lagi Now, bila dah ada gap tu, right click, create classic twin. Okay, so saya boleh dapatkan kedudukan kepala yang the best untuk dia punya in between. Okay, nampak? Kita tengok kepala dulu Ini kepala bawah garisan merah. Now dia naik sedikit dan baru dia sampai kuning. Okay, now ini adalah position the best untuk IB dia. Tekan F6. Tangan pun dah cantik dah, movement tangan kan. Okay, right click, remove classic twin. Now dia dapat yang accurate punya. Okay, down. Sini IB. Jangan lupa IB 1. So maknanya IB ni antara down kepada expose. Okay, kalau dah buat yang dekat sini, terus buat dia punya opposite dia. Cari down nombor 2. Down nombor 2, okay, kita nampak kat sini kan. So again kita buat lagi sekali. Tekan shift sampai bawah, tekan F5 dua kali. 1, 2. Supaya tambah ni right click, create classic twin. Okay. Now tekan F6. Should be okay ni. Clearkan keyframe korang selepas tu. Remove classic. Okay. IB. Okay. Dah dapat kat mana lagi kita nak bagi dia tambah IB? Anything yang kita rasa jump. Okay, antara up nak turun ke bawah, pak terus jam besar tau. Antara biru ke merah. Pasal nak dia skip kuning. Betul. Right. So kita boleh tambah in between kat sini. Kan F5 right click. So dia ada fill slightly turun. And kita pilih. Okay, dia punya turun tu pun if you nak bermain dengan slow in slow out, kita boleh ambil yang dekat sini. Kan, saya bawa ke tepi. So saya clearkan dahulu. Remove classic twin. Okay, turun. Bila naik dekat sini, up, okay. Ini jadi IB. Now antara up 2 ke contact, ini another part yang macam tadi lah kita nak buat tu. F5 2 kali, right click untuk classic twin. Okay, dia akan turun. Saya sengaja ambil yang rapat dengan up 2 ni supaya ada feeling macam dia ada slow in sedikit. Right. Click, clear, remove classic twin. Okay, now dalam masa 1 saat kita dah dapat 2 langkah. Tengok ni, kaki kiri pusing ke belakang, kaki kanan pun ke belakang. Okay, 1 langkah, 2 langkah. So dalam masa 1 saat, itu adalah jalan normal. Okay, kalau saya play dekat sini, korang akan nampak dia jalan.
Shizuka jalan slightly, dia bermain dengan timing sikit lah. Okay, mungkin tangan dia tak berapa cantik lagi, but kita boleh improvekan nanti tangan dia. Okay, kaki dia nampak tak ada part yang kaki dia macam melengkung sikit, curve sikit. Nampak. Okay, nampak ha? Itu kita bermain, bila kita bermain dengan curve tu, kita akan nampak yang kaki dia ada influence pergerakan curve tu. Tu belum lagi nanti saya, let's say saya masukkan bila masa kaki contact macam ni, contact saya adjust sedikit untuk kaki tu melengkung ke atas pula. Ini untuk add value je lah. Okay, lagi cantik kalau buat. So far ada soalan sambil-sambil saya buat ni? Anything yang nak bincangkan? Tak ada? Orang ni pemalu sangat. Malu sangat orangnya ni. Ada je. Ha? Ada? Ada better tanya. Memah hati je macam soalan tu macam banyak je. Soalan tu banyak je. Alright. Tapi dia terkumpul macam nak tanya tu apa yang nak tanya sebenarnya. Walk cycle ni saya duk ajar tadi berapa saat? Satu langkah dapat satu langkah pula. Satu saat dapat berapa langkah? Tahu? 3. Normal 2. Nombor 2. Normal 2 Nombor 2. macam yang tadi kita buat tu dia jadi 2. Kalau yang mula-mula tu dia laju, sebelum saya tambah IB tu dia laju sikit lah. So, awak bayangkan berapa jam kita kelas dari tadi ni, pukul 9 sampai 10.30, sejam setengah. Lebih kurang kita masih nak buat 1 saat punya walk cycle. Benar tak? Benar Ustaz. Takut tak nak masuk bidang animasi ni? Takut serik je nanti. Takut saya. Dan dia kepuasan sebenarnya tau. Benda macam ni kan. Kita buat on kita punya PC, laptop ke apa kan. Kita tak dah masuk screen. Tapi dia punya real satisfaction nanti bila dia dah masuk TV. Dah masuk TV ke, dah masuk wayang ke. Even dekat dah letak dalam YouTube, dia punya feeling is berbeza. Dia punya satisfaction, work satisfaction. Betul-betul. Now kaki dia dah ada slightly curve sedikit macam ni. Kita pakai 5 Setiap kali dia contact saya nak tukar menjadi 5. Okay. Jam awak punya drawing sini untuk display pula. Okay, nanti jangan risau, benda ni saya akan letak dalam YouTube, korang boleh tengok balik.
Okay. Okay. Okay, kita fokus kat kaki sahaja. Jadi ke tidak ni? Okay. Boleh lah kot. Boleh diterima. Tapi cuma jalan Shizuka ni dia macam slightly jingkit-jingkit dan apa nama? Dia punya feeling tu macam la 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 la. Macam happy go lucky. Tengah happy Kan. Okay. So kita bermain dengan timing, dengan dia punya posture badan, dia akan influence kita punya karakter punya cara jalan. Dan ada, nanti saya akan bagi satu link Kevin Perry kot. Saya buka sekarang dekat website YouTube. Kevin Perry walk cycle, 100 walk cycle animation. Okay, good. This guy, dia ada buat, saya buat lah iklan. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects, sales, recruitment. Skip. Okay, this guy dia buat 100 gaya berjalan daripada normal sampailah macam-macam expression. You guys dapat ni Kevin Perry. Kevin Perry pun dah jumpa lah. Ada motorcycle. Feminine. Sneaking. Kalau nak panjat pagar, nak keluar layar selamat. Angry. Okay. So benda tu dia akan improve pula, influence dekat timing, influence dekat posture badan dan juga expression. Okay. So far ada soalan dahulu nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada soalan, tak apa. Okay. Saya dah duplicate dahulu. Yang ini boleh sorok lah. Right click. Nanti saya akan bagi file ni untuk rujukan you guys. Ni apa? Note apa ni? Contact. Okay. Okay. Alright. Daripada kepala sampai, tengok supaya korang nampak ni. Kepala sampai ke bawah ni saya select. Saya tekan alternate untuk duplicate, tak lepas. Saya masih hold lagi. Saya tarik ni, saya masih hold. Saya tekan bawah sini. So dia duplicate semua sampai ke belakang. Okay, at least kita nak dia play sampai frame 48. Okay, scene dekat 48. Ni buang dulu lah. Clear keyframe. Remove frame. Okay. Now kita boleh dapat dia loop. Walaupun tak kemas lagi, tapi dah siap dia punya satu walk cycle dia. Agak pelik sikit cara dia jengkit. Tapi nanti kalau you guys nak improvekan, boleh improvekan lah. Okay. So, siapa up to challenge lepas ni nak buat walk cycle dan bagi saya tengok. Ada? Boleh kot. Boleh ya? Try. Boleh cuba. Now, karakter ni dah siap dia punya walk cycle lah kan. Now, kita nak buat dia berjalan, dia baru berjalan on spot lah macam Kevin Perry tadi.
kita nak buat dia berjalan maju ke depan. Okay. Kalau kita nak ganjak benda ni satu persatu, mampu. Macam ni kan. Okay. Katalah tumit dah kat sini. Kat sini, sini pula. Tumit dah ada dekat depan pada frame 1. Frame 2, kalau awak nak ganjakkan semua benda satu persatu, So, apa yang saya cadangkan, work smart. Layer ni adalah layer dalam tadi untuk dia punya work cycle. Inilah frame by frame. Dan kita gerakkan Shizuka tu pada frame sini. Frame 1 dia ada sini pada frame 2 tekan sebab dia everything adalah shoot onto. Hidupkan onion skin. Mana tadi dia pergi? Okay, gerakkan. Saya nak buat supaya kaki dia tidak sliding. Frame 3, tekan lagi. Okay, follow kat mana dia punya garisan tu, belakang tu Okay, just sikit. Belakang ni, tengok dulu, tarik lagi. Okay. Now, kaki dia perlu jengkit sikit. Yang ini baru manually you guys buat sikit-sikit. Bila dah ni, dah sampai this part, kaki lagi satu dah contact pula. So jangan lupa kita tinggal follow yang first kaki kat depan ni pula. Okay. Okay, this is the part yang tadi saya malas nak buat punya kaki. Apa? Salah je. Saya rasa ada something wrong dekat sini. Yes, ada something wrong. In between ni tak betul. Okay, sikit lagi. Tengok dia, mungkin ada silap sikit lah tadi somewhere kat mana. Okay, kat mana nampak silap? Yang jengkit tu? Jengkit tu kan, saya pun tak berkenan yang part jengkit tu. Dia suddenly pop ke depan sangat. Okay, this part. IB ni tak best. Ni satu,
2, 3. Okey, kat sini tak best. Mungkin tadi yang saya buat slow in tadi tak apa cantik lah. This part pun tak best. Okay. So yang belakang ni repeating lah. So benda tak mungkin sekali buat terus perfect. So bila dah siap tu tolong check, make sure nampak okey, kat mana tak okey. Macam ni saya tengok sendiri pun tak berkenan. Saya dah tahu kat mana nak betulkan. Mana dalam frame 11. Okay, clearkan balik. Right click. Clear keyframe. Set balik lagi sekali Okay, mungkin yang ni better. Actually remove. Q. Ping sedikit di sini. Yang belakang tu belum okey lagi. Sekejap lah, 1 second. Lagi. Sekejap. Okay, so finishing. Anything, ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak ajar dulu. Dah tahu macam mana nak export dia menjadi video? Saya nak tengok juga part yang ni, yang video. Export. Right, kita offkan semua benda, safeguard apa semua tu. Right click, make sure jadi guide. Okay. Pergi pada file, export. And then, jangan export image, jangan export ni. Jangan pergi export video. Jangan export movie lah. Export video/media. Okay. Ambil saiz kecil je lah, jangan saya besar-besar nanti menangis pula. 520, saya agak-agak je lah. Export jadi QuickTime, default anime, Shizuka work tutorial. Dekat sini saya nak letak dalam folder kita punya kelas PMK dalam ni, awak kelas ni kat luar ni lah. Shizuka work tutorial. Export. Now dia dah jadi hopefully. Buka. Saya tekan enter. Okey, kecil je saiz dia. Yang depan tadi saya dah betulkan, yang belakang yang belakang tadi tak betulkan lagi. Saiz ni terlalu kecil lah pula. So you guys boleh explore lah kan, full HD ke, half HD ke. So itu sahaja untuk kelas hari ini. Thank you for watching and thank you untuk belajar. So hopefully korang boleh buat. Saya nak tengok. Boleh Boleh. Boleh saya. Stop.